Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal Zari bin Zulkifli. Nombor matrik KID 2206040118. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Han Syami bin Muhammad Hamtua. KID 2206040333. Okay. Nama saya Muhammad Hafiz bin Manor. Nombor matris KID 22060488. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kumpulan ingin menceritakan tentang nusyuz. Nusyuz ialah suami dan isteri masing-masing menggalas tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dalam sesebuah rumah tangga perkahwinan. Asam garam di dalam sesebuah perkahwinan memang sentiasa perlu ditempuhi bersama oleh setiap pasangan sepanjang mendirikan rumah tangga. Dalam sesetengah keadaan tertentu, isteri atau suami mungkin telah berlebih-lebihan dalam konflik rumah tangga sehingga menyebabkan rumah tangga tidak teratur. Nusyuz bermaksud derhaka dan tidak taat. Isteri nusyuz bermaksud isteri menderhakai dan tidak mentaati suami sebagaimana yang diperintahkan oleh syarak. Dari segi istilah pula, pelbagai definisi telah diberikan oleh para ulama. Definisi nusyuz menurut Imam Syirazi iaitu isteri yang menderhakai, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang mengenai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami. Hadis mengenai nusyuz ialah daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsu Muhammad biyadihi la tu'adihi mar'atu haqqa rabbaha hatta tuwaddi haqqa zawjaha." Yang bermaksud, demi dia yang jiwa Muhammad di tangannya, seseorang wanita itu tidak dikira menunaikan hak Tuhannya sehingga ia menunaikan hak suaminya. Riwayat Ibnu Majah. Hadis lain yang mengenai tentang nusyuz ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Iza da'a rajulan imra'atuhu ila firashihi falam sa bihi fabata qudbanu 'alaiha laghata ahwa malaikatu hatta tusibuha." Yang bermaksud, apabila suami mengajak isteri untuk tidur bersama-sama, kemudian isteri tidak mahu datang dan suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat melaknati isterinya sehingga ke pagi. Riwayat Muslim. Dari segi hukum, nusyuz ialah haram. Perbuatan ini merupakan salah satu daripada dosa besar. Na'udzubillah. Berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang telah dinyatakan di atas, jelas menunjukkan bahawa perbuatan nusyuz adalah sangat ditegah oleh agama Islam. Seterusnya masuk pula kepada ciri-ciri isteri yang nusyuz. Yang pertama, isteri dikira nusyuz apabila membenarkan orang yang bukan mahram masuk tanpa izin si suami. Yang kedua, isteri dikira nusyuz apabila berpaling muka dengan si suami. Yang ketiga, isteri dikira nusyuz apabila keluar tanpa izin si suami. Yang keempat ialah
isteri enggan melayani suami di tempat tidur. Masuk pula kepada punca-punca berlakunya nusyuz. Yang pertama, suami dikira nusyuz apabila tidak melakukan hubungan dengan isteri tanpa sebab yang dipandangkan syarak, dan suami tidak memberi nafkah dari segi tempat tinggal, makan dan minum dan pakaian untuk isteri dan anak-anak. Selain itu, punca yang kedua ialah si suami menyakiti si isteri, di mana si suami mendera si isteri seperti memukul, menarik rambut atau perkara yang boleh memudaratkan si isteri. Masuk pula kepada punca-punca berlakunya nusyuz. Yang pertama, suami dikira nusyuz apabila tidak melakukan hubungan dengan isteri tanpa sebab yang dipandangkan syarak, dan suami tidak memberi nafkah dari segi tempat tinggal, makan dan minum dan pakaian untuk isteri dan anak-anak. Itu punca yang kedua ialah si suami menyakiti isteri, di mana si suami bertindak kejam dan kasar terhadap isteri dengan melakukan kekerasan seperti memukul, menarik rambut serta perkara yang boleh memudaratkan si isteri. Masuk pula kepada isi yang ketiga ialah tidak menghormati isteri, di mana si suami tidak memelihara kehormatan si isteri dengan menyebarkan aib isteri di khalayak ramai. Lebih-lebih lagi dalam hal rumah tangga yang perlu dielakkan supaya tidak berlaku perselisihan. Isi yang keempat ialah tidak memelihara kehormatan. Apa benda siapa? Selain itu, punca yang kedua ialah si suami menyakiti si isteri, di mana si suami bertindak kejam dan kasar terhadap isteri seperti memukul, menarik rambut dan mendera, yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada si isteri. Masuk pula kepada langkah mengatasi isteri yang nusyuz. Yang pertama, suami hendaklah berpaling muka dari si isteri. Yang kedua, suami hendaklah memisahkan tempat tidur. Yang ketiga, suami hendaklah memukul si isteri bagi tujuan memberi pengajaran. Barulah memfailkan nusyuz. Akhir sekali, suami tidak berlaku adil terhadap isteri, di mana suami yang berpoligami tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya dari segi nafkah, keperluan wajib dan waktu bergiliran isteri-isterinya. Semua ini, isteri-isteri yang kelima-lima ini dapat kita nakumi bahawa jika kita tidak dapat mengatasinya, sesebuah keluarga akan mengalami keretakan dan akan berlaku
kemusnahan dalam hal rumah tangga. Masuk pula kepada suami yang nusyus. Yang pertama, isteri hendaklah bersabar dalam situasi dan menasihati si suami dengan mengingati si suami agar akan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Yang kedua, si isteri hendaklah membuat perdamaian dengan si suami dengan melibatkan orang tengah agar segala urusan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, jika permasalahan tidak dapat diatasi, barulah si isteri memfailkan masalah ini ke mahkamah. Bagi suami yang nusyus, isteri hendaklah bersabar dan menasihati si suami dengan mengingatkan si suami bahawa tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh si suami. Yang kedua, si isteri hendaklah membuat perdamaian antara sebelah pihak, supaya dengan melibatkan pihak yang kedua agar tidak berlaku kesalahfahaman. Yang ketiga, jika tidak berjaya, si isteri hendaklah membuat pengakuan mahkamah sekiranya masalah tak dapat ditangani dengan baik. Okey. Tadi Hafiz menerangkan tentang bahagian-bahagian nusyus. Kini saya menerangkan tentang kesan-kesan nusyus. Seperti yang kita tahu kan, kesan ni kan, setiap kebaikan dan keburukan ni ada kesan yang tersendiri. Sekiranya individu tu melakukan kebaikan, dia akan memberi kesan impak yang positif, dan kalau membuat keburukan, memberi impak yang negatif. Dan saya akan menerangkan tentang kesan nusyus. Nusyus ni boleh dikenali sebagai derhaka lah. Okay, antaranya, yang pertama, kesan nusyus ni akan berlakunya suami boleh menceraikan jika masih degil. Jadinya suami ni boleh letak hukum talak sekiranya isteri dia masih berdegil. Contohnya seperti isteri dia tak nak melakukan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri, seperti menjaga anak, itu kan, menjaga harta suami. Okay. Dan seterusnya, tidak mendapat hukum nusyus ni, tidak mendapat hak nafkah. Okey, sekiranya isteri tu nusyus kepada suami, suami tak diwajibkan untuk memberi nafkah kepada si isteri yang nusyus. Okey, faham kan? Poin yang ketiga pula, boleh membawa kepada keruntuhan rumah tangga. Maksudnya kat sini, kalau dulu kita keluar bersama, makan bersama, tidur bersama, betul tak? Tapi sejak kelakuan, orang kata apa, dah berubah kan, dia dah banyak berubah. Si isteri berubah, dia derhaka kan. Bukan isteri saja derhaka, mungkin suami juga derhaka kan, ada buat salah silap yang menyebabkan rumah tangga tu runtuh, kebahagiaan tu dah tak ada. Okey, poin yang keempat, kesan nusyus ni ialah mengikis sifat kasih sayang antara suami dan isteri. Maksudnya kat sini, kalau dah saling tak serasi kan, dah tak kesefahaman, dah kurang kan, jadi dia akan menimbulkan rasa kasih sayang tu rasa macam berkurang. Contohnya makan bersama kan, tapi dia dah tak buat dah, dia rasa macam makan sorang-sorang. Okay, faham kan kat situ kan? Okay, poin yang kelima, mendatangkan tekanan kepada perasaan anak-anak. Yelah kan, seperti yang benda ni
tak asing lagi kalau kita tengok, kalau kita scroll kat TikTok ke apa kan, broken home and orang kata kan, anak broken home, stress and anak sekolah tu ada, kat sekolah pula ada hal kan, lepas tu dekat rumah pun ada hal, jadi anak tu stress, lepas tu ada yang sampaikan bunuh diri. Faham kan? Kesan issues ni teruk lah, memberi kesan yang buruk. Dan akhir sekali, dosa dan balasan buruk terhadap isteri di akhirat. Nama pun derhaka kan, nama pun nusyus, mestilah ada hukuman dia ke akhirat nanti. Dan hukuman dia, derhaka dia, seperti korang tahu kan, derhaka ni dosa besar. Jadi hukumannya bukan yang sikit, tapi hukumannya banyak, hukumannya berat dekat akhirat nanti.